DTV KPM. Okey, baik macam ni. Susun macam ni. Betul kan? Betul lah. Macam ni. Awak nampak cantik. Buat apa tu, Sean? Hai cikgu. Ni tengah susun batu-bata cikgu. Susun batu-bata. Betul kan cikgu? Macam salah je. Salah ke cikgu? Mana yang salah cikgu? Nanti cikgu bagi tahu mana yang salah. Tak boleh bagi tahu saya sekarang kan? Okey, tak apa. Jom kita masuklah cikgu. Boleh. Okey, jom. Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Pembinaan Domestik Tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nur Akmal. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Saya pun sihat Cikgu. Dan sebelum kita teruskan, kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Bukhari. Hai Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Okey, terbaiklah, Cikgu. Balik semua kepada Cikgu Nur Akmal. Cikgu, apa sebenarnya kita akan belajar hari ini, Cikgu? Sebab saya nampak ada batu-batu kecil. Ini semua untuk apa, Cikgu? Hari ini kita akan belajar ikatan bata, prinsip ikatan bata dan bata potong serta kaitannya dengan ikatan bata. Tadi Sean kan dah susun-susun tadi kan. Cikgu kata salah kan. So hari ini cikgu akan tunjuk mana yang salah, mana yang betul, Sean. Okey, baik Cikgu. Jom kita mulakan. Boleh, Sean. Okey, murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai pembinaan domestik. Modulnya adalah kerja bata tingkatan 4. So ini adalah muka depan buku teks. Cantik kan? Hari ini kita pasal bata. Okey, modul 5 dan jadi cikgu cakap kita akan belajar mengenai ikatan bata. So ikatan bata tu apa, Sean? Ikatan bata itu adalah membina tembok bata yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan susunan bata. So dia punya keyword kat sini adalah pelbagai bentuk dan susunan bata. Dan selaras dengan standard dan prosedur dalam pembinaan. Kenapa cikgu kata dia pelbagai bentuk? Tengok dalam gambar ni. Nampak susunan bata ni dia macam sama. Betul? Macam sama. Tapi percaya tak, sebenarnya kalau kita teliti betul-betul, setiap ikatan ni dia lain. Okey, dia lain. Yang pertama lain sampai ke 9. Dia tak ada yang sama pun, satu pun. Iyalah cikgu. Betul. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang ke-9. Dia maksudnya pelbagai bentuk. Okey. Dan susunan bata, penting susunan bata. Tetapi yang paling penting juga dia adalah mesti selaras dengan standard tertentu pembinaan. Just that kita tak boleh susun sesuka hati macam Sean buat tadi tu. Tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi sebenarnya kenapa kita kena susun mengikut standard tu sebenarnya? Sean rasa kenapa? Mungkin sebab dia ada sebab tertentu lah. Okey, selain daripada nilai estetika, maksudnya nilai kecantikan, setiap ikatan bata ni dia ada corak tertentu dan mencantik yang tertentu. Tapi yang paling penting adalah dia mesti selari dengan standard prosedur pembinaan. Sebenarnya adalah ini adalah untuk menghalang tembok kita daripada kegagalan struktur. Okey. Kepentingan dia, ayat dia, kepentingan dia adalah untuk memastikan tembok mampu menampung beban dan menghalang daripada sebarang kegagalan struktur. Soalan cikgu. Kalau kita buat rumah satu tingkat tak apa. Kalau kita buat bangunan yang tinggi, so perkara ini walaupun bata itu telah dilepa, tak nampak, betul? Betul. Tapi kita mesti sebagai pembuat, kita mesti tahu bahawa ikatan ini mesti betul sebab kita tak nak ada kegagalan struktur. Sean, kalau kegagalan struktur, apakah kesan dia? Mungkin bangunan, kalau cikgu sebutkan tadi kan, kalau bangunan tu mungkin akan runtuh ataupun dinding akan macam retak ke apa-apa dan boleh mengakibatkan bahaya lah. Sebenarnya penting adalah keselamatan penghuni. Kalau bangunan rumah, betul. Kalau sekolah,
Oh. Kalau shopping complex. So nampak tak benda ni walaupun bendanya dihalang oleh lepaan, tapi dia punya susunan tu mesti betul ikut standard yang sama satu dunia. Selain daripada nilai estetika, dia mesti adalah untuk menghalang kegagalan struktur. Maksudnya selamat untuk diduduki oleh penghuni-penghuni dalam bangunan tersebut. Itulah sebabnya kita kena ikut ikatan bata tu. Standard tu sama tahu, Sean, satu dunia. Okey, sekarang saya dah tahu dah untuk menghalang daripada sebarang kegagalan struktur. Dan sekarang itu kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran pembinaan domestik tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nur Akmal. Baiklah Cikgu, apa yang kita akan belajar untuk segmen ini? Sean, untuk segmen ini, Cikgu akan menerangkan mengenai bata potong. Okey, bata potong. Bata ni, Sean, memanglah kita nampak dia sebiji-sebiji, betul? Tapi dalam pembinaan ada bata-bata yang dipotong dengan bentuk-bentuk tertentu untuk memberikan sebab-sebab yang tertentu. Dia bukan boleh memotong je, Sean. Sebab bata ni mahal. Kalau salah potong nanti rugi, betul? Okey. So, bata potong ni terbahagi kepada dua. Kalau kita tengok sini, ada bata kerat. Okey, murid tengok bata kerat dan bata penutup. Cikgu highlightkan sebab dia penting. Okey. Kenapa kita guna bata potong adalah untuk mengelakkan sambungan pugak ataupun sambungan terus. Apa tu? Nanti cikgu akan terangkan. Okey, sebelum tu cikgu terangkan apakah itu bata kerat dan bata penutup. Okey, kat sini kalau kita tengok bata kerat kita ada tiga jenis. Satu bata kerat 3/4 ataupun 1/4. Bata kerat setengah dan bata kerat serong besar. Dan ada tiga yang namanya dimulakan dengan bata penutup. Mari kita tengok kenapa kita panggil dia bata penutup dulu. Alright, kalau kita tengok bata penutup kalau kita potong dia kena starting daripada sini. So dia start potong. Macam tu. Kat sini. Kalau dekat sini, dia start potong. Maknanya dia mula pada permukaan yang kecil dulu. Kalau kat sini, yang pendek daripada yang panjang. Kita panggil dia bata penutup. Okey. Alright. Kalau bata kerat, kita panggil dia bata kerat sebab dia bermula pada sisi yang ini. Kita kerat dia. Okey, kat sini sisi yang ini, kita kerat dia. Dan kat sini, ke sisi yang ini, kita kerat dia. Nampak tak perbezaan dia? So, bata penutup ada 3 jenis. Sebenarnya ada banyak jenis di pasaran lah. Tapi yang selalu kita jumpa adalah bata penutup 1/2, bata penutup serong dan bata penutup 3/4. Dan bata kerat ada bata kerat 1/4 ataupun 3/4, bata kerat 1/2, bata kerat serong besar. Ingat Sean, penting ni. Okey, Okey, dan cikgu ulang, bata potong digunakan untuk mengelakkan sambungan pugak. Ni sambungan perkataan pugak ni penting Nanti kita tengok apakah maksud sambungan pugak. Atau sambungan terus berlaku antara satu lapisan dengan lapisan bata yang seterusnya. Macam tu. Okey. Seterusnya, cikgu akan terangkan juga mengenai prinsip ikatan bata. Tadi cikgu cakap dia punya susun bata dia ada prinsip atau peraturan dia. Okey. So, kita kena buat susun bata mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey, apakah peraturan dia? Peraturan dia adalah, cikgu terangkan dulu peraturan. Yang pertama, mewujudkan lekap 1/4 ataupun 1/2 bagi mengelakkan sambungan berterusan. Okey, lekap tu apa Sean? Kalau kita tengok gambar ni. Okey, ni beban lah. Tak kira lah manusia ke, tangki air ke, perabot ke, apa-apa beban, betul? Okey. Kita susun bata dinding lah susun bata. Kita buat susunan bata ini yang pertama dekat sini kan? Okey, ini lapisan pertama. Kemudiannya ada lapisan kedua.
Okey. Kita kena pastikan lapisan antara lapisan pertama dan lapisan kedua ada perbezaan ni. Ni. Macam Sean buat tadi salah lah sebab tak ada lekap. Betul? Oh. Bahasa Inggeris dia lapping. Macam pertindihan lah itu. Ya. Okey. Dan kat sini di gambar ini lekapnya adalah lekap setengah bata. Maksudnya dia berada di setengah bata lekap. Nampak tak ada lekap ni? Nampak itu. Ya, semua lapisannya ada lekap. Bila kita tengok tembok bata itu ada lekap, maksudnya dia mematuhi prinsip ikatan bata. Okey. Betul? Faham Faham, Igu. Ayat dia dalam binaan tembok, kenapa lekap ni penting? Cikgu dah highlightkan dekat situ. Lekap itu penting untuk kekuatan dan kestabilan. Sebab tembok yang tiada lekap, dia tidak akan kuat dan tidak akan stabil. Okey. Ya, okey. Ikatan tidak berlekap disusun. Tak berlekap tadi macam 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 tadi ni tu, Igu. macam yang saya tu. susunkan kat sini. Ya, macam Sean susun tadi tu. Tak ada lekap kan? Tak ada, Igu. Tak ada lekap. So maksudnya dia menyebabkan kelemahan dan kelemahan kestabilan dan kekuatan pada tembok. Itu sebabnya. Itu sebabnya Sean. Okey. Kalau kita nak tengok ini yang tadi yang Sean susun tu lah. Ya, begitu. Ya. Ini adalah tembok yang tiada lekap. Betul? Tak ada lekap langsung. Maksudnya, ini nama dia sambungan pugak tadi. Ya, sambungan pugak. Sambungan ni adalah simen tu lah. Kan kita dengan simen kan? Ini simen dia. Maksudnya kalau kita ada beban orang ke tangki air yang berapa ratus galen tu, kita akan menyebabkan letak kat sini nanti dia akan menggelungsur turun. Satu segmen bata ni akan menggelungsur turun sebab dia tidak berlekap dekat sini. Itulah sebabnya kenapa kita perlu prinsip ikatan bata. Tapi Sean, untuk mematuhi ikatan bata ni, kita perlukan bata potong tu. Sebab itulah kita belajar bata-bata potong tadi. Ya. Sean tengok tak? Ni lah bata potong kan? Ya, betul. Ni bata potong tu. Maknanya bata potong tu digunakan untuk menghasilkan lekap. Ya. Okey, Sean boleh cikgu ke sana untuk tunjuk sesuatu. Sean. Okey. Tadi cikgu dah ajar kan beberapa bata potong tu kan, Sean? Ya, cikgu. Okey, boleh tak kalau inilah alamak cikgu tak boleh cakap lah kan bata potong apa. Okey. Boleh tak bagi tahu Sean bagi tahu mana satu bata potong yang Sean ingat dulu? Okey, baik. Yang daripada apa yang saya ingat Igu, ada dua jenis bata potong. Bata penutup dengan bata boleh perlukan talian hayat? Kejap, Igu. Okey. Bata kerat. Ya, bata betul. Kerat. Betul. Bata potong dan bata kerat. Betul, Sean. Jadi bata penutup, Igu. Ya. Bata penutup ada 1/4. Okey, yang mana 1/4? Yang 1/4 bata adalah penutup 1/4. Bata kerat 1/4. Batu perempat. Okey, yang ini, Igu. Ni nampak bukan. Yang ini separuh ah. Ya, itu ini separuh. Betul. Okey. Igu. Yang ini separuh. Okey, ini adalah salah satu daripadanya. Bata kerat, betul. Bata kerat separuh. Tunjuk Sean. Okey, yang ini. Yang inilah. Ya, sebab dia kalau kita sambungkan ni adalah satu. Ini ya, separuh. Betul. Okey. Dekat sini. Okay. Selain daripada itu? Selain daripada itu, kita juga ada bata kerat serong besar. Bata kerat serong besar. Ya. Disebabkan bata kerat tu daripada permukaan yang panjang dia potong kan? Okey, kejap Igu. Serong besar yang ini Igu. Ya, pandai Sean. Yang ni. Sebab ada perbezaan macam cikgu terangkan tadi, bata kerat dengan bata penutup tu. Penutup tu dia dibelah ataupun dipotong daripada panjang yang pendek. Betul. Yang ni daripada yang panjang kan? Ya, hanya betul. Lebar ni ataupun permukaan ni yang panjang. Yang kerat tu dia potong daripada bahagian sana. Sama ada serong besar macam ni ataupun separuh. Okey. Inilah bata kerat. Yang mana? Sama lah ni. Okey, bata kerat. ya, Bata kerat. Serong besar. Okey. Maknanya bata penutup serong. Yang ini. Batu penutup 3/4. Yang ini? Ya.
ini adalah tengok confusion. Confused kan? Dekat-dekat tengok. Dekat-dekat. Ini beza dia. Beza dia. Okey, ini adalah butter kerat. Ini adalah butter penutup 3/4. Ya. Ini adalah butter kerat, butter penutup serum. Nampak macam sama kan? Murid-murid? Sebab itulah kita kena perhayati dia punya bentuk tu macam mana. Sebab nampak macam sama, sebenarnya dia berbeza. Okey. Sean, selain daripada tu? Ini lagi satu lagi. Butter penutup. Butter penutup berapa? Ini setengah ego. Ya, butter penutup 1/2. Sebab yang ni kalau kita sambungkan lagi sekali, ini merupakan lebih kurang macam satu butter. Satu butter. Tapi sebab dipotong pada bahagian yang pendek tu, dekat sini pokok ni kita potong dekat sini. Jadilah macam tu butter penutup. Ya, 1/2. 1/2. Jangan cakap butter penutup, ada banyak jenis butter penutup. Jadi saya nak bandingkan ego, saya nak tunjuk kepada kawan-kawan saya betapa banyak saya tahu pasal ni ego. Ini sebab butter penutup dia dikerat ataupun dipotong di bahagian yang kecil atau yang permukaan yang kecil, yang permukaan yang kalau panjang nanti kalau kita potong kat sana itu adalah butter kerat. Cemerlang Sean. Begitu ya, betul, beza kan? Okey, saya pegang sikit ego supaya kamera nampak. Ya. Ini dia. Ya, cemerlang ya. Walaupun dia nampak macam sama antara beberapa kan, terutamanya macam ni nampak macam sama tapi sebenarnya namanya lain dan dia punya fungsi pun sama tapi kedudukan tempat di tembok tu ada berbeza. Ya, begitulah Sean. Betul lah butter potong nama dia. Ya. Ada dua jenis. Butter kerat dan butter penutup. Fungsinya adalah untuk memenuhi prinsip ikatan butter. Untuk adanya pertindihan di antara butter tersebut. Betul. Itulah tapi prinsip ikatan butter. Istilah yang kita gunakan adalah lekap kan? Lekap, betul. Cemerlang Sean. Terima kasih cikgu. Dengan panduan cikgu memang kita dapat jawab dengan betul. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang pula kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven bagi mata pelajaran pembinaan domestik tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nur Akmal. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Sekarang kita akan belajar mengenai ikatan butter yang pertama. Okey, ikatan butter yang pertama namanya adalah ikatan sisi butter. Sisi butter. Kenapa nama pertama kali cikgu tanya, kenapakah nama dia ikatan sisi butter? Nak saya jawab? Boleh. Saya cuba. Sebab cuba. Kita menyusun butter sisi ke sisi. Betul ke? Daripada pandangan hadapan, di pandangan hadapan kan Sean, kita nampak permukaan yang panjang ini namanya adalah sisi butter. So semua kita nampak ada sisi butter, maka kita panggil dia ikatan sisi butter. Ya, ikatan sisi butter. Ikatan sisi butter dia adalah ikatan yang setiap permukaannya dilihat adalah sisi. Semua sisi kan? Berapa tingkat pun dia masih nampak sisi. Yang pertama. Dan butter potong yang digunakan adalah butter apa? Butter kerat. Butter kerat 1/2. Okey. Ini adalah pandangan isometri dia. Maksudnya bila kita susun pandangan 3D dia, ini adalah pandangan lapisan pertama dan pandangan lapisan kedua. Di sini cikgu ingatkan bahawa pada lapisan pertama tiada butter potong digunakan. Ya. Dan dia hanya ada butter potong berada di lapisan yang kedua dan dia akan berulang. Lapisan yang pertama akan sama dengan lapisan ketiga, lapisan kedua akan sama dengan lapisan keempat. So macam ni. Kalau dia ganjil, dia akan sama dengan semua yang ganjil. Ya, bila yang genap dia akan semua sama yang
genap. Cikgu rasa sebenarnya ikatan sisi bata ni adalah antara ikatan yang kita semua biasa tengok. Betul. Betul? Sebab setiap hari dekat rumah saya nampak itu. Betul, ya. Okay. Dan ikatan ni kita guna sebab dia tidak memerlukan bata yang banyak. Okey. Alright. So ini senang ni. Paling antara ikatan bata inilah paling senang. Okey. Paling senang ingat, paling senang kita susun dan paling senang kita lukislah nanti. Macam tu. Okey, seterusnya kita ada bata ikatan bata yang kedua. Ya. Ya, ini ikatan Inggeris. Dia lain sikit. Okey. Boleh Sean bagi tahu apa yang pertamanya, apa yang Sean nampak lain daripada ikatan sisi bata tadi? Kalau saya bandingkan dengan ikatan sisi bata, yang ni pula tadi kita nampak permukaan sisi, tapi yang ni pula kita nampak permukaan yang kecil pula. Yang itu perbezaan yang paling ketara yang saya nampak. Ya, okey. Bagus, Sean. Cemerlang lagi. Begitu. Okey. Seperti yang Sean cakap tadi, okay, kita tengok lapisan pertama dia adalah sisi sahaja. Ya. Ya, lapisan pertama dia sisi sahaja. Okey, ya. Lain dengan lapisan kedua, dia dengan dengan permukaan yang lebih kecil itu kita panggil dia kepala. Kepala. Okey. Okey, kat sini ini depan dengan lapisan pertama. Ini lapisan pertama kan? Ya. Maka sini adalah sisi. Nampak daripada depan ni kita berdiri nampak depan kan? Nampak sisi dan nampak sisi. Ya. Sisi. Satu lapisan penuh sisi. Baik. Lapisan yang kedua kita akan nampak kepala. Ya, kepala. Dan untuk memenuhi prinsip ikatan bata, kita menggunakan bata potong. Dan tadi untuk lapisan ikatan sisi bata, kita guna bata kerat 1/2, betul? Ya. Ya. Sekarang untuk ikatan Inggeris, kita guna bata penutup 1/2. Cemerlang. Bata penutup 1/2. Ya. Dan diingatkan lagi bahawa lapisan pertama tiada bata potong. Dia mula dengan lapisan yang kedua dan di penjuru dua-dua ini mesti. Satu lagi, Sean. Bata penutup tidak berada di tepi. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ikatan sisi bata kan itu. Dia ada satu. Lah. Ada celah. Nanti kita akan susun dan kita akan nampak lebih perbezaan dia daripada kita tengok gambar macam ni. Cikgu, ada lagi satu yang saya perasan. Ketebalan untuk dinding ni pun lagi tebal kalau kita bandingkan dengan ikatan sisi bata. Betul. Ikatan sisi bata, dia separuh ni kan. Nanti masa kita susun kita nampak perbezaan dia. Yang ini kita panggil dia tebal dia adalah 1 bata. Boleh cikgu ke sana untuk cikgu tunjuk? Silakan cikgu. Okey. Sekarang kita mula susun. Susun ikatan sisi bata. Okey, ini adalah bata. Okey. Depan ini kita panggil dia sisi. Sisi. Ini kita panggil dia kepala. Dan atas kita panggil dia lekuk. Tapi tak apa, atas tak penting sangat. Yang penting depan ni sisi. Yang kecil ni kita panggil dia kepala. Baru senang kita nak ingat ikatan kita. Betul? Betul. Yang pertama adalah ikatan sisi bata. Kita susun. Daripada pandangan hadapan kita nampak sisi semuanya. Okey. Kita susun ikatan sisi. Okey, ini lapisan pertama, Sean. Cikgu buat 5. Cukuplah 5 kan? Okey. Lapisan kedua kita start dengan bata potong kan, Sean? Ya, kita gunakan bata kerat 1/2. Ya, bata kerat tadi kita dah belajar. Bata kerat 1/2. Okey, kita susun. Untuk menghasilkan lekap. Betul? Nampak lekap dia ya? Okey, untuk menghasilkan lekap dia, kan kita belajar mengenai prinsip ikatan bata, kita kena patuhi. Dan begitu. Ingatkan masa saya nampak kontraktor membina dinding, ingatkan dia letak yang bata kerat bata kerat 1/2. Bata kerat 1/2 tu, ingatkan sebab dia nak jimat, tak nak bazir lah yang bata yang dah rosak ke apa. Tapi sebenarnya ada fungsinya. Sebab, ya. Sebenarnya kalau saya bukan sebab tak nak bazir, nak potong ni pun satu kerja juga, Sean. Bukan senang. Ya, betul. Okey, ini dah 3 tingkat. Cuba kita buat sampai lapisan kelima. Sean tengok betul-betul. Tengok betul-betul ni. Kita guna balik. Gitu. Bata kerat 1/2. Sebab cikgu cakap tadi, untuk lapisan pertama dengan lapisan ketiga mesti sama, betul? Betul. Yes. Maknanya lapisan pertama, ketiga, kelima, ya, ketujuh, betul. ke-9 dan seterusnya. Ya. Genap dengan genap, ganjil dengan
Ganjil. Dan sekarang adalah lapisan yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, Ego. Okey. Jangan okey. Supaya dia jangan runtuh, kita mesti perlahan-lahan. Alright. Okey. Butter ini memenuhi prinsip ikatan butter sebab dia ada lekap dan dia ada butter potong. Okey, Shan, boleh cikgu nak try Shan juga buat? Okey, boleh, Ego? Okey, try. Okey, saya alihkan dulu butter yang tidak mempunyai lekap. Ya, betul. Yang salah. Okey, saya letak tepi. Betul, tak tepi. Okey. Okey, baik, Ego. Saya mulakan dengan... Cikgu tak bagi tengok ni. Okey, jangan, Ego. Saya pun tak nak tiru jawapan Ego. Okey. Cikgu tak bagi tengok. Lapisan yang pertama. Ya. Okey. Kali ni saya letak 5, Ego. Boleh. Tak apalah, saya tambah. Saya buat 6. Okey, boleh. Mestilah kalau nak cemerlang tu kita kena buat... Ya, ini nak dapat banyak tahap penguasaan ni. Ya, Jauh betul. ni. Okey. Sekejap, Cikgu. Saya adjust supaya nampak. Okey, macam ni ya. Okey, ini baru lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua, seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita kena gunakan butter potong. Untuk kali ini adalah butter kerat 1/2. Betul. Yang ini saya letakkan ini 1/2 di hujung sini. Dan kita sambung dengan butter yang biasa, yang butter tidak dipotong lah. Kita panggil dia butter penuh. Butter penuh? Yes. Okey, butter penuh. Okey. Dan di hujung sini lagi satu butter kerat 1/2. Barisan yang ketiga pula adalah sama dengan barisan yang pertama disebabkan ganjil kan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Okey. Adalah sama. Okey. Okey, hati-hati jangan tumbang. Okey. Alright. Dan seterusnya pula saya tak tengok Ego. Okey, dekat sini. Okey, kejap. Ego. Panjang cukuplah 4 tu, Shana. Tak payahlah 5. Okey. Okey. Jangan jatuh. Ya. Okey. Kalau jatuh pun sebab tak ada simen, Ego. Ya. Next time kita buat simen, okey? Okey. Alright. Selesai betul ke, Ego? Bercikgu check. Okey. Betul, nampak semua sisi. Dan ada dua benda yang kita kena tahu, Ego. Kena ada lekap dan juga kena gunakan butter potong. Ya, butter potong yang betul. So, betul. Cemerlang, Sean. Cemerlang. Ya. Okey, cemerlang. Okey. Kita buat pula butter yang kita, ikatan butter yang kedua yang kita dah belajar tadi adalah ikatan Inggeris. Kalau Sean ingat, ikatan Inggeris, dia start dengan, lapisan pertama start dengan sisi dulu ke start dengan kepala dulu? Start dengan, mula dengan sisi dulu, Ya, Ego. sisi. Okey. Dan dia, lain tadi dia berkata dia tebal sebab dia double. Makanya, dua lapisan, yep. Okey. So kita buat, kita buat 4 butter. Okey, 4 butter. Okey, baik. Alright. Saya rasa yang ada di rumah pun kalau ada butter yang kecil macam ni pun boleh. Yang besar tu kalau nak buat kena berhati-hati kan, Ego? berat. Atau Butter mereka berat, nak ya? juga nak latih kat rumah kan? Ya, betul. Dan lapisan kedua kita mula dengan kepala. Letak hujung dulu. Okey. Lepas tu tepi dia ada butter potong apa? Butter potong penutup 1/2. Betul. Kita ambil butter penutup 1/2. Okey. Alright. So lepas tu kita susun lagi. Okey, butter kat sini. Sampai ke hujung kan? Tak apa, saya tengok cikgu dulu buat. Ya, Kadang tengok kita ni nanti jawab kan salah. jangan salah. Okey, sampai hujung. Okey. Alright, jarak-jarak sikit tak apa sebab dia tak ada simen, bak kata Sean tadi. Alright, lepas tu kita ambil. Okey. So lepas tu kita 1 sama dengan 3. 1 sama dengan 3. Ya, 1 sama dengan 3. Okey. Dan nanti 2 sama dengan 4 kan, Ego? Ya, betul. Kita buat sampai 4 sahaja supaya kita nampak, okey? Okey. Alright, seterusnya tadi dah sisi, sekarang dah lapisan keempat kena start dengan kepala pula dan butter penutup. Okey. Butter penutup 1/2. 1/2. Okey. Okey. Baik. Ya, baik. Okey, sebelum tu kita ada ni begitu. Okey, lengkap cuba lah, Ego? lengkap. So, Okey. cuba Sean pula buat. Okey, boleh, Ego. Okey, ini saya kena susun baik-baik. Okey. Okey, kita Okey. mulakan dulu dengan sisi butter. Yes, dua lapisan lapisan. pertama. Ya. Bukan 2 lapisan, betul lah 2 Dua lapisan. lapisan, Untuk barisan yang pertama. Ya, betul. Okey, ini 2. Okey, ini baru lapisan yang pertama. Betul. Sisi semuanya, betul? Okey, betul. Alright, Semua lapisan sisi kedua. di sini. Lapisan yang kedua, muka dahulu. Dan diikuti oleh butter penutup 1/2. Ya, Yang ya. ini.
Macam ni, Ego. Ini pula fungsinya adalah untuk menghasilkan lekap. Lekap, betul. Kalau tak ada butter potong, lekap tidak akan terhasil dan tidak memenuhi prinsip ikatan butter. Okey, baik, Ego. Okey, di sini. Pastikan ada lekap, okey. Okey. Betul, di satu sini. lagi. Yes. Macam itu. Macam Okey, ni. yes. Lepas tu ini selesai barisan yang kedua. Okey. Repeat Okey. untuk yang ketiga sama dengan yang pertama. Okey, baik. Yang ketiga. Betul? Betul. Betul. Okey. Okey, yang ketiga saya terus buat macam ni, Ego. Boleh. Laju cepat sikit. dah. Dia dah faham Kalau saya tu, dia bina cepat rumah, kan? Ego, Ya, satu hari sangat siap. laju. Setengah hari, Ego. Mana satu hari? Setengah, okey. Okey. Lambat sangat sehari kan? Right. Tengah Okey. sikit. Alright. Okey. Dan seterusnya pula di sini Ya, kita kena ada untuk menghasilkan lekap kita gunakan butter penutup 1/2. Okey. Kepala. Menuju kejayaan. Hampir di sana. Yes, hampir. Okey, dan lagi sekali. Ya. Okey. Okey. Ya, cemerlang. Makanya kita ada tembok ikatan Inggeris yang telah dibina oleh Sean. Ya. Betul, Sean. Deng. Ya. Dan ada memenuhi prinsip ikatan butter dan ada lekap. Tahniah, Sean. Cikgu, saya dapat berapa markah, Ego? Kalau daripada 10 lah, Ego. cikgu bagi 11? 9.5 Oh, 9.5. Wow. Kalau 10 tu cikgu diam je. Tak perlu tak apa-apa kan. Okey, terima kasih cikgu. Sekarang saya tahu dah perbezaan dan juga susunan di antara susunan ikatan butter sisi butter dan ikatan Inggeris. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran pembinaan domestik tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nur Akmal. Baiklah Cikgu, apa yang kita akan belajar pula untuk segmen ini? Untuk segmen ini kita pergi pula kepada ikatan butter yang lain. Ya. Okey, nama dia ikatan Flemish. Okey. Murid-murid selalunya tak pernah dengar perkataan Flemish ni. This is the first time. Wow, Flemish tu apa? Okey. Dengar macam nama ikan Cikgu. Bukan Tidak nama bukan. ikatan butter. Okey. Okey. Okey, so kita tengok penerangan mengenai Flemish dahulu. Okey. Untuk lapisan pertama, Flemish dia mulakan dengan sisi butter. Okey. Tapi jiran sebelah dia ada kepala. Dia mula sisi. Jiran sebelah dia kepala. Baik. Jiran lagi dia sisi balik. Okey. Jiran dia kepala semula. Okey. Dan dia adalah sisi semula untuk lapisan yang pertama. Okey. Seterusnya, untuk lapisan kedua, sebabkan bawah ini adalah sisi, dekat atas ini dia mesti bermula dengan kepala. Untuk menghasilkan lekap. Ya, untuk menghasilkan lekap. Okey, baik. Okey, selain daripada itu, dengan menggunakan kepala untuk menghasilkan lekap, dia juga kita guna butter potong yang sama dengan ikatan Inggeris, iaitu butter penutup 1/2. Ya, butter penutup 1/2 kat sini. Okey. Lepas tu, sebelah dia adalah kepala, jiran dia adalah sisi. Jiran lagi adalah kepala, dia selang-seli Sean? Ya, dia selang-seli. Dan penutup dia sebelum hujung dan hujung dia adalah kepala. Macam tu. Okay, berapa panjang pun dia tak kira, yang penting sebelum butter terakhir ada butter penutup. Maknanya panjang ni lebih kurang 5 butter, Ibu. Tapi kalau contoh 10 ke apa-apa yang butter sebelum penghujung tu adalah butter potong. Butter potong. Ya, itu dia punya undang-undang dia lah. Maknanya tengah-tengah tak payah ada butter potong tak payah. Okey, baik. Okey. Untuk lapisan kedua, ini bukan untuk isometrik, nampak begitu nampak. Okey. Ini adalah pandangan lapisan pertama dia.
Nampak tak? Dia lagi nampak sisi. Dan dia ada 2 bata. Bukan satu macam sisi bata. Betul? Okey, dia ada 2 dan dia dah kepala, kita memanjangkan dia dan dia ada sisi lagi dan dia adalah kepala lagi. Ya, nampak dia punya selang-seli tu nampak ya? Nampak ya. Okey, ini adalah lapisan kedua. Lapisan kedua dia ada bata potong. Ya. Okey, lapisan pertama tak ada, lapisan kedua ada bata potong. Cikgu rasa antara banyak-banyak ikatan bata, inilah nilai estetika dia yang agak tinggi. Cantik kan? Ya, nice, cantik. Okey, seterusnya ikatan yang keempat yang kita akan belajar adalah ikatan kepala bata. Nama dia ikatan kepala bata sebab apa, Syaun? Syaun rasa sebab apa? Sebab kita gunakan kepala. Ya, bila kepala kita bata. berdiri di hadapan tembok tersebut, kita akan nampak semua kepala sahaja. Kan? Betul. Kepala kat sini, kepala kat sini. Semua, setiap lapisan kita akan nampak kepala. Sebab itulah kita gelarkan dia ikatan kepala bata. Ya. Tengok. Untuk yang pertama, kepala. Okay. Seterusnya sampai kepala, tak kisahlah berapa kita nak letak. Ya. Semua kepala, semua sama. Ya. Ini semua sama. Lapisan pertama kan? Baik. Okay, dia tak ada selang-seli, tak ada. Okay, lapisan kedua pula, kita mulakan dengan bata potong. Tapi untuk lapisan kepala ikatan kepala bata ni, kita guna bata potong yang lain yang kita tak pernah guna lagi. Bata kerat 3/4. Okey. Ya, okey, bata kerat 3/4. Kita start dengan bata kerat 3/4 dulu, dan selepas tu barulah kita letak kepala sampai berapa kita habis tu kita punya panjang tembok, dan last sekali baru kita letak bata potong kita, yang ini bata kerat. Berbanding dengan ikatan-ikatan yang lain, ikatan kepala bata mempunyai bata potong di hujung tembok. Dia macam ikatan bata sisi ke? Sisi bata. Ya. Okey, tapi cuma yang ni sebab kita gunakan muka bata, muka kepala lah. Ya. Ya, kita guna dia kepala bata dekat sini. Bata kerat dia hujung dan dia double. Sisi bata dia satu saja kan? Dia double dekat sini. Okay. So adakah Syaun ada apa-apa soalan? Faham kan Syaun? Saya kan? rasa faham, Ibu. Okey. Kalau faham, kita nak kena susun bata. Okey, Ibu. Boleh try? Boleh, Ibu. Okey, cikgu buat dulu. Okey. Lepas tu Syaun. Okey, lepas tu baik. Syaun tengok betul-betul Syaun Okey, baik, Ibu. Okey, Flemish kita mulakan dengan lapisan pertama adalah kita guna macam sisi. Okey. Ni adalah, cikgu ingatkan, sini adalah sisi. Ya, betul. Sini kepala. Ya, betul. Okey, ni sisi. So kita start double sisi. Ya, baik. Okey. Lepas tu kepala. Lepas tu kepala. Lepas tu yang pandainya. Begitu. Ulang alik tu. Ya. Dia berselang-seli. Berselang-seli. Okey. Okey, dia begitu. Right. Ini kita buat cukup dah ni panjang ni, kita nampak dia ada sisi, kepala, sisi. Dia berselang-seli. Yeah. Seterusnya untuk lapisan yang kedua. Sebab depan ini adalah sisi untuk lapisan pertama. Lapisan kedua atas dia mula sekali mestilah muka. Sisi, kepala. Muka sisi, pula kepala. So start dengan teringat benda lain sebab biasanya kepala ada muka. Tapi yang istilah betul adalah kepala. Ya, betul. Kepala ni adalah sisi, ini adalah kepala. Okey. Seterusnya kita ada bata potong. Bata potong ni adalah bata penutup 1/2. Untuk apa, Syaun? Untuk menghasilkan lekap. Ya, betul. Selepas tu kepala. Okey. Jiran sebelahnya adalah sisi. Ya, jiran sebelahnya adalah sisi. Okay. Jiran sebelahnya adakah kepala? Selang-seli kan? Yeah. Jiran sebelahnya adalah sisi. Dan sebelum bata yang terakhir tu kita kena letak bata potong, iaitu bata penutup 1/2. Betul. Baiklah. Okey. Ini adalah lapisan yang kedua. Yeah. So, ulang untuk lapisan pertama jadi lapisan yang ketiga. Sebab tu cikgu kata penting untuk lapisan pertama betul. Baru lapisan ketiga akan betul jugalah. Okey, sisi. Lepas tu kita akan jadi kepala balik. Lepas tu sisi semula. Okey. Lepas tu kepala semula. Dia macam masyarakat majmuk kan, Syaun? Kan? Majmuk kan. Lepas dia ada jiran-jiran tetangga macam tu. Okey. Lapisan pertama, lapisan ketiga, betul. Lapisan kedua sama dengan lapisan keempat. Okay. Start with kepala. Lepas tu ada bata penutup 1/2. Yes, lepas tu kita ada
sisi. Okey, nampak dia sisi. Ya. Lepas tu kita ada kepala. Lepas tu kita ada sisi balik. Ya. Sebelum yang last kita ada bata penutup. Dan yang last adalah bata kepala. kepala. Ya, betul. Inilah rupa ikatan Flemish. Flemish, Ya, Flemish. Okey. Okey, Sean nak cuba? Saya cuba, Ego. Okey, cuba. Okey. Okey, jangan tengok cikgu punya. Okey, saya tak tengok pun. Okey ya. Okey. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan sisi. Ada dua lapisan. Okey. Lepas tu kita selang-seli dengan Kepala. Okey. Sambung balik dengan sisi. Ada satu, ada dua. Kepala. Okey. Dan balik semula kepada sisi dan seterusnya. Cikgu cek dulu lapisan pertama. Oh, betul. Betul. Ya, betul. Okey, baik. Dan seterusnya pula sebab di bawah ni adalah sisi. Lapisan kedua kita mulakan dengan muka di atas untuk Kepala. Kepala. Asyik cakap muka. Maaf, cikgu. Ya, tak Kepala. apa. Dan Salah. di sini pula saya kena letak bata potong iaitu bata penutup 1/2. Ya, betul. Okey. Okey, baik. Lepas tu okey. sambung pula. Tadi yang ni adalah kepala. Betul. Sambung balik dengan sisi. Okey. Sisi. Kepala. Sisi. Ya. Dan yang terakhir tu kepala, tapi sebelum tu kena letak bata potong iaitu bata penutup 1/2. Balik semula kepada kepala. Ya, Ini betul. barisan pertama. Lapisan pertama. Betul. Lapisan kedua. Betul. Ulang balik lapisan yang sama dengan lapisan pertama. Betul. Tapi pada yang Lapisan ketiga. ketiga. Ya. Okey, sisi. Kepala. Sisi. Ya. Kepala. Ya. Sisi. Itu dia. Ya, betul. Lapisan Okey. ketiga, betul. Lapisan ketiga, betul, you? Betul, betul. Okey. Okey, betul. Flemish, alright. Okey, saya sambung balik. Lapisan keempat. Sambung. Macam ni saya macam tiba balik diri sendiri sebab lapisan kedua dah betul. Sama juga dengan lapisan keempat. Ya, betul. Sama dengan lapisan keempat. Okey, yang ni kena letak bata potong. Bata penutup 1/2. 1/2, ya betul. Okey. And then, lepas tu sambung pula dengan sisi. Ya. Kepala. Sisi. Lepas tu ada bata penutup 1/2. Dan juga endingnya kita kepala bata. Ya. Betul ke, cikgu? Betul. Tengok. Perfect. Yes! 1000 okey. markah untuk saya. Betul. 1000. Banyaklah markah. Okey, Bolehlah. tapi betul lah, cikgu? Betul. Okey. Ini adalah untuk ikatan Flemish. Betul, ikatan Flemish. Okey, Okey. kita pergi kepada ikatan yang last yang senang, namanya kepala bata. Okey. So cikgu try cakap balik, inilah sisi, inilah kepala. Okey. So sebabnya kita nampak dia adalah kepala. So kita kepala semua. Okey, baik. Okey, kita buat dia tak payah panjang-panjang lah. Kita buat dia 6 cukup. Okey. Dia lapisan yang kedua, dia mesti ada bata kerat apa? Bata kerat 3/4. Ya, betul. Bata kerat 3/4. Okey, lepas tu kita letak bata Ya. bata kepala Kepala. sampai hujung untuk menghasilkan lekap ni, okey, di Ya. tengah-tengah dia. Lepas tu bata potong macam ni. Bata kerat 3/4. Betul, bata kerat 3/4. Okey. Lapisan pertama, lapisan kedua. Ya. Okey, so lepas tu kita repeat balik. Okey. Repeat semula, ulang semula. Okey. Okey, baik. Alright. Lepas tu lapisan keempat, kita mula juga dengan bata potong 3/4. No, bata kerat 3/4, Shuan. Okey, baik. Ini lapisan keempat dah. Ya, sebab dia sama je dengan lapisan yang kedua. Betul? Okey. Okey, ini adalah kepala bata. Just nampak kepala semua dan dimulakan dengan bata kerat dan kerat 3/4. Senang kan, Shuan? Macam senang. Macam je, senang. Apa kata Shuan buat juga? Okey, boleh. Okey, boleh. Nanti saya alihkan dulu, takut nanti Ya, boleh. yang ini tersilap pula. Ya. Sebab yang ni Flemish. Flemish kan, dia menggunakan bata potong yang yang berlainan. lain. Cikgu dah robohkan Yang cikgu punya berlainan. supaya Shuan tak tiru cikgu Okey, punya. boleh je, cikgu. Okey. Di sini kita mulakan sebab dia adalah ikatan kepala bata. Okey. So, kepala yang akan menghadap ke hadapan. 6 cukup, Shuan. 6 cukup. Okey, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Dan
pada penghujungnya kena gunakan butter potong iaitu butter kerat 3/4. Yes. Di mana tu yang ini ya? Di manakah ya? Okey, pada penghujungnya sambung pula dengan kepala untuk menghasilkan lekap. Okey, 1 2. Saya rasa yang ni dah boleh letak dah. Boleh, ya. Ini adalah lapisan yang kedua. kedua. Lapisan yang ketiga Sama sama dengan dengan lapisan yang pertama. Baik. Dengan pantas Sean boleh susun. Okey, di sini. Baik. Okey. Lapisan yang keempat Yang keempat. sama dengan lapisan yang kedua. Kedua. Kita mula dengan butter kerat 3/4. Cemerlang, Sean, cemerlang. Okey. Terima kasih, Cikgu. Ya. Nampak fokus, Cikgu. Kena fokus. Fokus. Ada Okey. 4. Okey. Okey, terbaiklah, Sean. Di sini. Alright, betul. Okey. Betul. Baik. Ikatan kepala butter nampak semua kepala, butter potong pun betul. Betul, Sean. Betul, Cikgu. Yeah. Okey, baiklah, Cikgu. Saya dah belajar banyak untuk hari ini. Ya. Dan untuk mereka yang menonton sekarang, boleh tak Cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar sepanjang pembelajaran kita? Boleh. So, rumusannya adalah satu, prinsip ikatan butter, walau apa pun ikatan butter kita mesti patuhi. Ya. Nombor 2, selalunya kita dalam pembelajaran kita ada 4 ikatan butter, iaitu sisi butter, kita ada Inggeris, kita ada Flemish, yang last sekali itu namanya adalah kepala butter. Ya. Dan butter potong yang biasa kita gunakan adalah butter penutup 1/2, butter kerat 1/2 dan butter apa ni, Sean? Butter kerat 3/4. 3/4. Betul, Sean. Itulah rumusan cikgu. Dan terima kasih, Sean. Dan semua bahan-bahan mengenai ikatan butter ni boleh didapati di portal Delima, Sean. Okey. Dan bagaimana pula dengan prestasi saya bagi keseluruhan pembelajaran kita? Prestasi Sean sangat memberangsangkan. Oh. Sangat cikgu bagi the highest mark. Ya? Ya. Okey. Okey, berapa tu highest mark? Highest mark, tak tahu, 100 kot dulu. Kalau petak 100, cikgu bagi paling tinggi 6. Dan kalau markah, cikgu boleh bagi dalam 10 je lah. Sean, 10. janganlah 100. Cikgu bagi Okey. 9.5. 9.5. Terima kasih, Cikgu, Ya. atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa, kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.